Salam sejahtera, saya Saidatul Salini Dewi binti Suraidi. Petang ni kami ingin membincangkan tentang bisnes support system. Agensi pertama ialah agensi kewangan. Agensi kewangan memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan dan kelangsungan perniagaan. Dalam agensi kewangan ni menyediakan pelbagai bentuk bantuan seperti pinjaman modal, pembiayaan, skim geran dan khidmat nasihat kewangan kepada keusahawanan pada semua peringkat. Peranan agensi kewangan yang pertama ialah dapat membantu model kewangan perniagaan. Seperti ramai usahawan menghadapi cabaran dari segi modal permulaan. Agensi kewangan seperti Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia sepertinya menyediakan pinjaman mikro dengan kaedah baharu bagi membantu golongan B40 dan keseluruhan kecil memulakan perniagaan. Peranan yang kedua ialah dapat membantu akses kepada pembiayaan. Bank Pembangunan Malaysia Berhad dapat memberi kemudahan pembiayaan untuk perkembangan pembelian aset dan projek berskala besar. Yang ketiga ialah dapat menyediakan skim geran dan insentif. Sesetengah agensi seperti Perbadanan Usahawan Nasional dan MARA menawarkan geran atau dana membantu kepada usahawan Bumiputera. Seterusnya yang terakhir ialah khidmat nasihat dan bimbingan. Selain kewangan, agensi ini turut memberi latihan pengurusan kewangan, bengkel keusahawanan dan khidmat ringan bagi membantu usahawan mengurus perniagaan secara lebih sistematik. Sekali bagi agensi kewangan ni ialah Malaysia memainkan peranan akhir sekali agensi kewangan ni ialah di Malaysia ni dapat memainkan peranan kritikal dalam menyokong perniagaan, khususnya dalam menyediakan akses kepada modal dan pembangunan kapasiti. Dalam agensi kewangan ini juga dapat membantu memperkukuhkan struktur perniagaan kecil dan sederhana agar lebih kompetitif serta berdaya saing dalam pasaran tempatan dan global. Sekali, usahawan digalakkan memanfaatkan kemudahan ini untuk menjayakan perniagaan mereka. Jadi sistem sokongan untuk perniagaan iaitu business support system, dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia lah. So yang pertama dia dari segi financial yaitu keuangan, di mana ada beberapa agensi yang boleh bantu kita kalau kita mau buat perniagaan. Contoh agensi yang boleh bantu kita tu ada MARA, yaitu Majlis Amanah Rakyat. Kita ada AIM, Amanah Ikhtiar Malaysia, dan Tekun, dan ada lagi beberapa agensi yang lain yang boleh bantulah. So kelebihan yang diberi kelebihan pada kita pinjam dari segi financial support ni, dia perancangan bajet dan aliran tunai yang lebih baik lah. Pinjaman perniagaan ni dia dilengkapi dengan pelan bayaran balik yang tetap. Dia membolehkan syarikat merancang dan menguruskan aliran tunai itu dengan cekap dan sangat baik lah. Kelebihan seterusnya dia flexibility dan kebebasan keuangan. Pelbagai pilihan pembiayaan yang menawarkan flexibility untuk menyokong matlamat keuangan perniagaan seperti margin pembiayaan yang tinggi sehingga 90% margin. So kelebihan yang terakhir kadar yang kompetitif dan penjimatan, di mana pembiayaan sering datang dengan kadar faedah yang kompetitif dan mungkin tiada kos penyertaan dan membantu perniagaan dalam menjimatkan penggunaan kos lah. Agensi latihan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem sokongan keusahawanan di Malaysia. Peranan utama mereka ialah menyediakan kursus,
dan program pembangunan usahawanan yang berfokus kepada kemahiran pengurusan, pemasaran serta penggunaan teknologi moden. Agensi latihan juga membantu meningkatkan keyakinan, motivasi dan daya saingan keusahawanan supaya mereka mampu menghadapi cabaran pasaran. Salah satu contohnya iaitu INSKEN, iaitu Institusi Keusahawanan Negara yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ini dapat fokus kepada pembangunan usahawan melalui latihan, bimbingan dan program intensif yang menyediakan modul latihan mengikut industri seperti F&B dan fashion ataupun digital marketing. Ada juga program coaching selepas latihan untuk pastikan keusahawanan terus dibimbing. Yang kedua ialah MARA, Majlis Amanah Rakyat, yang di bawah Agensi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, bertumpuan kepada usahawan Bumi Putra, iaitu menyediakan latihan keusahawanan, kursus teknikal dan kemahiran vokasional. Selain itu, MARA juga ada pusat latihan sendiri seperti JET MARA untuk latihan teknikal dan vokasional. Yang ketiga ialah SME Corp Malaysia, Agensi Pusat Penyelaras Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana, PKS, menawarkan bimbingan, latihan geran dan program pembangunan kapasiti untuk PKS. Ada program seperti SME atau universiti yang melatih usahawan menggunakan pendekatan corporate dan akademik yang membantu PKS bersedia menghadapi pasaran global. Kesimpulannya, latihan yang berterusan sangat penting kerana ia dapat memastikan usahawan lebih berpengetahuan, berdaya tahan dan mampu membawa perniagaan yang ke tahap yang lebih tinggi. Agensi latihan memainkan peranan penting dalam memastikan setiap anggota organisasi memiliki ilmu dan kemahiran yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Melalui pelbagai bentuk program seperti bengkel, seminar, kursus jangka pendek dan latihan berterusan, pekerja dapat memperkukuh pengetahuan sedia ada serta mempelajari kemahiran baharu yang relevan dengan perkembangan teknologi dan keperluan pasaran semasa. Selain itu, latihan juga berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan tahap profesionalisme, melatih daya kepimpinan serta membentuk sikap positif dalam kalangan pekerja. Usaha ini secara langsung dapat meningkatkan motivasi, produktiviti dan kualiti kerja organisasi. Dengan adanya agensi latihan, organisasi dapat memastikan sumber manusia yang dimiliki sentiasa bersedia menghadapi cabaran baharu serta berdaya saing dalam jangka masa panjang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sistem sokongan pemasaran dalam bisnes. So, sistem ini merujuk kepada segala bentuk bantuan, perkhidmatan, kemudahan dan strategi kepada usahawan untuk memperkenalkan, mempromosikan dan mengembangkan pasaran produk atau perkhidmatan mereka supaya lebih dikenali dan serta mampu bersaing. So, sistem sokongan pemasaran yang pertama ialah agensi kerajaan. Sebagai contoh Medtrade, iaitu Malaysian External Trade Development Corporation, di mana mereka bantu usahawan menembusi pasaran antarabangsa, pameran ekspor dan misi dagangan. Dan yang kedua ialah SME Corp Malaysia, di mana mereka memberi geran pasaran, bantuan promosi digital dan bimbingan strategi. Yang ketiga ialah MARA dan Tekun, di mana mereka memberi sokongan pemasaran kepada usahawan Bumi Putra melalui bazar, expo dan media. Sistem sokongan yang kedua ialah platform digital dan e-dagang, di mana sebagai contoh Shopee, Lazada, TikTok Shop, di mana platform-platform ini merupakan platform untuk usahawan membuat jualan atas talian. Yang kedua ialah MDEC, iaitu Malaysian Digital Economy Corporation, di mana ia membantu bisnes guna digital marketing, e-commerce dan teknologi cloud. Dan yang ketiga ialah Google, Meta, iaitu Facebook ataupun Instagram ataupun advertisement, iaitu iklan, di mana mereka memberi kursus dan kredit iklan percuma untuk usahawan yang kecil. Sistem sokongan pemasaran yang ketiga ialah pameran, expo dan carnival, di mana expo usahawan
karnival jualan, trade fair antarabangsa, memberi peluang perniagaan dan networking kepada usahawan. Dan yang kedua ialah program business matching di mana mereka menghubungkan usahawan dengan pembeli, pengedar dan pelabur. Dan sistem sokongan pemasaran yang keempat ialah khidmat nasihat dan latihan pemasaran di mana sebagai contoh Inscan, SME Corp dan Mara di mana mereka memberi kursus pemasaran digital, branding dan strategi media sosial kepada para usahawan. Dan kedua ialah konsultan pemasaran di mana mereka bantu bina strategi iklan, positioning produk dan analisis pasaran. Sekian. Seterusnya, mari kita lihat peranan teknologi dalam menyokong pemasaran. Melalui CRM iaitu Customer Relationship Management yang dikenali sebagai usahawan dapat menguruskan pelanggan dengan lebih sistematik dengan memastikan komunikasi lebih teratur dan hubungan jangka panjang yang terjaga. Selain dengan itu, penggunaan big data dan analitik membolehkan kita untuk menganalisis pasaran serta memahami tingkah laku pengguna dengan lebih mendalam. Tambahan lagi, dengan adanya alat automasi pemasaran seperti email marketing, chatbot dan iklan digital dapat membantukan menjimat masa sambil meningkatkan keberkesanan promosi. Dari sudut pembiayaan promosi pula, terdapat pelbagai bentuk sokongan. Contohnya, usahawan boleh memanfaatkan keran pemasaran subsidi, pengiklanan digital serta dana penyertaan expo yang disediakan oleh agensi atau kerajaan. Bagi usahawan kecil, wujud juga pinjaman mikro khas untuk pemasaran yang boleh digunakan bagi meningkatkan promosi produk ataupun perkhidmatan mereka. Selain daripada itu, teknologi dan pembiayaan, jaringan dan kolaborasi juga sangat penting. Usahawan boleh menyertai Persatuan Usahawan yang Dewan Perniagaan atau NGO untuk mendapatkan peluang networking. Bukan itu sahaja, kolaborasi dengan influencer atau rakan bisnes yang lain dapat memperluaskan dengan capaian promosi yang lebih menarik, lebih merabai pelanggan baharu. Dan sebagai kesimpulan, sistem sokongan pemasaran bukan sahaja membantu usahawan memahami teknik promosi, tapi juga memberi kesan akses pada dana, latihan, teknologi serta platform yang memperkukuhkan bisnes dalam pemasaran. Dengan adanya gabungan semua elemen ini, usahawan pasti dapat meningkatkan daya saing dan memastikan keberlangsungan bisnes dalam jangka masa yang panjang. So, sekarang saya akan bentangkan tentang sistem khidmat nasihat untuk bisnes. Sistem ini merupakan rangkaian perkhidmatan yang disediakan untuk membantu usahawan membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan merancang strategi dalam perniagaan. Ia juga dapat memberi tunjuk ajar agar bisnes lebih tersusun dan dapat berdaya saing. Komponen sistem khidmat nasihat bisnes ini, yang pertama, agensi dan badan kerajaan. Contohnya seperti SME Corp, Tekun Nasional, Mara, itu saja. Dan mereka memberi nasihat tentang pendaftaran, keuangan, strategi pertumbuhan dan digitalisasi. Second, mentor dan konsultan perniagaan. Individu berpengalaman dalam bisnes yang membimbing usahawan dari segi strategi, pengurusan, keuangan dan pemasaran. Lastly, persatuan dan Dewan Perniagaan. Contohnya seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan Perniagaan Cina, Dewan Perniagaan Antarabangsa. Mereka menyediakan nasihat, rangkaian dan peluang kolaborasi. Untuk kepentingan sistem ini dapat membantu usahawan membuat keputusan yang tepat, lepas tu mengurangkan risiko kegagalan dalam bisnes, lepas tu memberi peluang akses kepada ilmu, teknologi dan pasaran baru. Dan yang terakhir dapat membantu dalam perancangan jangka yang panjang. Itu saja.